Okay. So kita nak tengok buku teks di muka surat 115. Okay, permulaan dia beritahu dengan kita ada satu situasi kenapa ni tak boleh hidup dia punya TV ni, tak boleh tengok. Lepas tu yang ni situasi yang kedua, baru-baru ni hari raya tengok-tengok satu daripada lampu-lampu dia tu tak menyala tapi yang lain elok menyala. Although one of the bulb is not working, the other still light up. Yang lain masih lagi menyala. Satu saja yang tak menyala. Apa yang menyebabkan dia berlaku? Salah pasang ke? Metal terbakar ke? Okay, kita pun tengok yang sumber-sumber tenaga elektrik, the sources of electrical energy. Kalau dalam buku ada yang cakap, kalau tak silap kita jawab ada 8 mungkin dia tengok lain pula dekat sini dalam buku teks. Okay, so electrical energy. Okay, yang pertama ialah power plant ataupun sama ada dia adalah hydroelectric power plant ke. Tengok dekat sini ni apa dalam air ni, ada sesuatu di dalam air. Ni ialah empangan, dam. This is the windmill. So power plant use kinetic energy produced by winds, waves and hydroelectric to move turbines. Okay, sekejap. To move turbines and generate electricity. So ini sebenarnya ni, kamu nampak ni di dalam ni dia sedang orang kata pergerakan ombak. Yang warna kuning dekat tengah tu. So kalau kamu tengok dia dekat pantai-pantai dia tak nampak lah. Kalau kena masuk ke dalam air tu barulah kita tahu dia kewujudan dia ni. Okay, so sumber yang kedua ialah solar cell. So solar cell dipasang macam ini. Kalau dekat Miri ni cikgu tengok kawasan-kawasan yang dekat tepi pantai, perumahan-perumahan yang dekat tepi sana tu dia ada pasang solar cell. Di mana? Di atas atap dia. So dia pasang tu untuk menukar cahaya matahari kepada electrical energy. Dia convert or change the light energy into electrical energy. So solar cell ada juga dipakai di satellites and calculator, dan sekarang ni banyak dah jam tangan pun pakai, lepas tu kereta mainan dan sebagainya pakai alat ini, solar cell, untuk mengubah tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Okay, page 117. Yang ketiga ialah dry cell. Kenapa kata dry cell? Adakah dia betul-betul dry? Ni murid-murid bila jumpa perkataan baru dia kata betul ke perkataan tu seperti yang kita cakap dia. So sebenarnya memang dia dry. So di dalam ini, mungkin dia tak beritahu, tetapi di dalam dry cell ini ada karbon. Karbon. So karbon itu yang menyebabkan dia boleh mengecas elektrik. So dry cell store chemical energy which is the carbon. Tetapi karbon tu kering. So warna hitam, dia di warna hitam. So the chemical energy in the carbon is converted into electrical energy to move tools such as toy car ke, torchlight ke. Okay, so dry cells ni yang biasa kita jumpa lah. Tengok dia kata ada banyak saiz, lepas tu mudah dibawa ke mana-mana, betul. A, lepas tu double A, triple A, lepas tu saiz C, lepas tu saiz D dan sebagainya. Okay, yang keberapa sekarang? Yang keempat, betul tak? Yang pertama, yang kedua, sekarang yang keempat. Sumber yang keempat ialah dynamo. So kamu tengok dekat sini, dia ada dekat atas ni seolah-olah macam kawasan yang bergigi, macam gear dekat atas tu. So itu dia akan terkena pada tayar basikal, dan bila kita kayuh basikal, dia akan menukarkan kinetic energy into electrical energy. Dia dekat atas ni, kawasan atas ni. Boleh ke highlight? Tak boleh, tak boleh highlight kat gambar tu sebab dia picture.
So daripada electrical energy itu dia pun disambung kepada lampu dekat depan ni. Jadilah pada waktu malam orang-orang yang rider tu dia orang tidak perlu risau lagi. Dia orang dapat tengok jalan dengan jelas. Okay. So anymore kita dah. Yang sumber yang kelima nama dia lah accumulator. So accumulator juga kadang-kadang dikenali sebagai apa? Sel basah. Wet cell tak tahulah, tapi biasanya dalam bahasa Melayu dia panggil ni sebagai wet sel basah. So kenapa panggil dia sel basah pula? So dia sama juga, dia ada chemical energy juga. Sama, dia convert into electrical energy, tetapi dia gunakan cecair seperti acid. So acid tu acid, jadi kalau acid dia basah lah. So acid dia mempunyai kata charge yang tertentu lah untuk dihasilkan sebagai sumber elektrik. Okay, kamu clear tak ni? Ni dekat grup ni, dekat kelas ni ada 3 orang. Nak tanya respon pun rasa macam payahnya, 3 orang. Okay tak cikgu bercakap ni? Okay? Okay kan? Cikgu boleh dengar dengan jelas kan? Tak ada masalah kalau kamu nak type apa-apa, type je ya. Cikgu ada 2 device. Jadi ada yang cikgu tak nampak masa cikgu tengah present ni. So kamu boleh tuliskan dia. So cikgu boleh baca. Okay. Yang terakhir ialah generator. Ini saya rasa ramai murid dah pernah tengok dia. Especially when you go to pasar malam, tapi sekarang dah tak pergi pasar malam lagi. Tapi kalau kamu pernah pergi, ataupun bukan kalau pasar malam pun, aktiviti-aktiviti malam yang ada seperti dekat Copacabana ke, dia orang pasang generator to light up the area. So the lamp is connected to the generator. Jadi pasar tu ataupun kemah-kemah di sana dia cerah dan terang. Jadi dia gunakan chemical energy juga, which is the oil. Ini gunakan acid, ini gunakan carbon, ini gunakan oil. So dia masukkan oil ke dalam ini dan elektrik itu akan disambungkan ke lampu ke apa-apa alat lah yang sesuai dipasang di sana. So energy from the sun is also known as solar energy. Tadilah so kita pakai solar cell. Dia tak cakap dalam buku teks ni ada 6 sumber untuk electric energy. So hari tu kita ada keluarkan lebih daripada 6. Windmill dan sebagainya tu kita asingkan dia kan. So dia jadi banyak. Okay, so sekarang kita nak tengok perbezaan antara series dengan parallel. Siri selari kalau bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Inggeris senang. Series, parallel. So apa itu series? Dia duduk tepi-tepi. Ni cikgu dah beritahu dah minggu lepas, tapi gunakan buku aktiviti hari tu. So hari ni kita tengok gambar. Ini adalah series. Sebab apa? Dia duduk bergandingan ataupun tepi-tepi lah macam ni. So bulb is arranged in one chain. Sebab apa? Nanti kamu akan belajar lagi di sekolah menengah, bukan setakat mentol, tetapi bateri, which is dry cell, lepas tu switch, mereka ni boleh disusun secara siri juga. Ada kesan dan pelbagai cara susunan lagi. So tapi sekolah rendah kita cuma belajar tentang susunan mentol. So mentol disusun secara siri, maksudnya in one chain. One chain, sebelah-sebelah kita panggil. Tapi kalau misalnya parallel, dia disusun in several branches. Ni seolah-olah branches, satu branch satu. Lepas tu turun lagi ke bawah, branch yang kedua. Ingat, dia pergi dari positif kepada negatif. Okay, kita get back to the series circuit. Okay, dia dah highlight dekat kita. Series circuit is in a one chain. Kemudian semuanya duduk sebelah-sebelah. Oleh sebab dia duduk sebelah-sebelah, dia terpaksa berkongsi tenaga. Jadi bila berkongsi tenaga, it is going to be dim, malap.
malap. Nyalaan dia akan jadi malap sebab dia terpaksa berkongsi. So based on your arrangement of the circuits that you have learned, how many paths for the electric current to flow in series circuit? Series circuit, one path. One path. Tapi kalau misalnya parallel, dia kalau kita pakai dua branch, two paths. Okay, two paths. Okay, so series circuit has single path, one path, single path sahaja. For the electric current to flow, terpaksa dia berkongsi. Tengok ni. Net positif, dia pergi ke negatif. Tetapi kalau parallel, dia first branch, second branch, dan kamu tengok kalau kamu punya buku teks mungkin senang lah kalau macam cikgu dia pakai digital ni terpaksa scroll up and down. Ni tengok ni, dia sengaja tunjukkan gambar parallel circuit ni, bulb dia terang. Sedangkan ni tadi nyala juga tetapi nampak macam tak berapa terang dia punya nyalaan. Untuk dia beritahu kepada kita bahawa memang kalau kamu pasang secara parallel, secara selari, nyalaan mentol dia terang. Sama terang, dua-dua sama terang. Tengok. The electric current in parallel circuit flow in more than one path. So kalau dia pakai dua branch, dua path, two path. Kalau ada three branches, so which mean is going to be three path of electric current. So first path, second path. Satu pergi kat sini. Yang kedua pergi lagi turun ke bawah dan naik semula pergi ke negatif. Itu dah senang je. So macam mana nak melukis baru ni cikgu ada tunjukkan juga sudah dekat kamu, tapi malangnya masa tu cikgu tak terjumpa simbol, cikgu tak terjumpa cara menggunakan pembaris. Tetapi senang je. Dia muka surat 120 ni dia sudah tunjukkan pilihan simbol. Tapi kalau tak silap cikgu ada tunjuk dekat kamu, cikgu gunakan simbol M dekat akhir tu. Dekat cikgu punya jawapan tu. Dekat buku teks dia ajar kita gunakan X. Okay ya. Dia kata X. Tapi kalau buku yang lama ada M, ada X, lepas tu ada bulatan, lepas tu ada N dan sebagainya. Tapi kamu boleh pilih lah. Nak pakai X lagi senang. Sebenarnya okay, so apa dia punya simbol tu, apa mewakili apa? Okay, kalau misalnya satu dry cell, jadi ada satu kaki panjang, satu kaki pendek. Kalau ada dua dry cell, dua kaki panjang, dua kaki pendek. Kaki yang panjang ialah positif, kaki yang pendek ialah negatif. Ataupun kita panggil dia anode and cathode. Dan saya rasa dalam RBT kot kamu ada belajar tu. Anode and cathode. Anode ialah untuk positif, cathode ialah untuk negatif. So senang je sebenarnya perbezaan dia tu. Bateri ataupun dry cell ni biasanya murid tak salah dari segi kaki panjang, kaki pendek, tetapi murid salah dari segi bilangan. Dalam gambar, contohnya dalam gambar yang pertama muka surat 119 tu dia tunjukkan satu saja. Tapi tiba-tiba murid pergi lukis sampai dua. Ada ataupun kadang-kadang kita terbalik. Dalam gambar dah tunjuk ada dua dry cell. Tapi kita tersilap lukis satu saja. So you have to be careful with the number. And then the switch ni open. Ingat dalam bahasa sains ni dia tak sama seperti kita punya perkataan harian dia. So kalau kita kata open switch, maksudnya switch itu tidak mengalihkan elektrik. Tak sama seperti kita hidup, kita kata oh buka kipas, jadi kipas pun berpusing. Buka lampu, lampu pun menyala. Tetapi dalam sains, open switch means the electric is not flowing. The electricity is not flowing. But if you close the switch, then the electricity will flow. The bulb will light up. Lepas tu dipakai dekat sini bulb, which is in the X symbol macam ini, ada bulatan.
So boleh pakaikan seperti buku teks, maksudnya boleh, saya guna pakai M pun boleh. So kenapa kita kena buat dia macam ini, tak lukis dia cantik-cantik dia macam ini? Kita kena gunakan simbol. Apakah tujuan dia? So ini sebenarnya adalah lebih mudah untuk difahami. Electrical and electrical symbols actually easier to understand compared to using the real painting or drawing. Kalau kamu lukis betul-betul macam ni, dia lebih susah. So pakai simbol lebih senang, nak lukis pun lebih senang. Lebih nak faham lagi senang. So it shows the connection of the electrical components more clearly. Lebih jelas dia punya sambungan. Dekat mana dia sambung dan sebagainya. Okay. So yang ke muka surat ini adalah teknik-teknik melukis 121. We just go through. Actually kita dah buat dah hari tu. Kalau ada dua lukiskan, mula tengok ni sketch simbol, mesti mulakan dengan dry cell. Sama macam cikgu ajar. Lepas tu tengok ni. Nak memudahkan kamu, memang kita letakkan dry cell tu di atas. Di atas macam ini. So macam minggu lepas kalau tidak silap cikgu ada yang tanya, boleh tak dry cell, boleh tak bulb tu duduk dekat tepi sini? Boleh je. Asalkan arena 1 change. Tapi kamu tengok buku teks sendiri pun ajar macam yang cikgu tunjuk, which is kamu tengok dekat sini. Dia mesti duduk sebelah-sebelah, dekat-dekat pun tak apa, tak ada masalah. Ia akan memudahkan kita untuk mengenal pasti. Lepas tu kamu tengok kalau negatif dengan positif. Kalau positif yang sambung dekat mentor, positif lah dia. Kalau jangan terbalik. Okay. So ini kalau kita buat latihan, insya-Allah kamu boleh buat dia dengan lancar. Dia tidaklah begitu susah. Okay, sketch a linear ni ialah wire dia connecting wire. Sebab apa dia tak tunjuk connecting wire? Sebab connecting wire memang garis yang lurus, pakai saja pembaris. Jadi tak payah tunjuk simbol pun tak apa. Macam mana nak melukiskan parallel circuit? Sama juga, kecuali kamu tambahkan branch dia sahaja. Kalau boleh pastikan dia punya kedudukan dia hampir sama. Biar macam ni selari. Maksudnya dia bertentangan dengan kawan dia. Kalau nak letak dekat tepi, dekat tengah sikit lah, yang ni dekat hujung sikit lah, boleh, tak ada masalah. Tetapi lebih baik kamu biar dia sama kedudukan. Itu mudah untuk kamu kena pasti nanti. Okay, ini kita terpaksa skip dulu ataupun nanti mungkin lain kali kita akan bagi another type of exercise ke. So kamu lukiskan dia punya, kita panggil dia sebagai electric circuit diagram ataupun dalam bahasa yang lain kita panggil schematic diagram. Nantilah kita tengok, kita fikirkan macam mana cara yang sesuai untuk aktiviti ini. Okay, kemudian cikgu nak pergi kepada the brightness of bulb. Ini kita cuma fikir logik saja. Tengok ni, kalau dia pasang satu dry cell, sini pun pakai satu dry cell, tapi difference is the series circuit and the parallel circuit. Parallel circuit akan lebih terang sebab dia tidak perlu berkongsi tenaga. It has different path of electric current. Ini only one path of electric current. Only one, so they have to share the electric energy. Jadi dia dim, bright. Dim, malap, bright, cerah. It looks like the bulbs arranged in parallel circuit. Bulbs arranged in parallel circuit are brighter than the bulbs in the parallel. Cikgu highlight sampai sini je cukup. Bulb dalam parallel circuit lebih terang. Why do bulbs arranged in the parallel circuit light brighter? Ni dia dah beritahu sebab dia lagi sama-sama saja. So kita highlightkan yang penting saja, which is kalau series bulb share electric current. Jadi dia dim. Dikata dekat sini siapa yang malap? A yang malap. Mana ada? A dan B yang malap. Dia kata A dan B. Tak apalah. Highlight je lah dari dimmer tu. Kita gunakan perkataan tu. And then in series and parallel. Okay, kalau parallel, so more than one path for the electric current.
Lepas tu total energy is the same. Total energy in each path is the same. So ini jawapan dia kenapa parallel circuit lebih terang. Kita pun pergi nak uji aneh. Okay. Apakah yang menyebabkan lampu ataupun mentol di dalam litar kita itu terang? Okay, so kita tengok dekat sini, dia mula-mula dia pakai satu saja dry cell. Lepas tu dia kata if we increase the number of dry cell, what happen? The bulbs will light brighter. Betul ke tidak ni? Hipotesis ini. Secara logiknya betul. Ini kita fikir logik pun memang kita dah tahu. So kalau kita tambah bilangan dry cell, makin banyak energi, makin banyak, makin terang nyalaan mentol itu. So ini kita tak payah. Maybe we'll do it later, insyaAllah. Because the electric set tu, electric kit memang dah ada dekat sekolah. So yang pertama memang bilangan dry cell. Yang kedua, macam mana pula dia kata kalau kita ubah dia punya bilangan mentol. Tadi pakai 2 je. Apa kata kalau kita kurangkan dia pergi 1? Ataupun mula-mula kita pakai 3. Apa jadi kalau kita kurangkan dia jadi 2 sahaja? So does the brightness of the bulb increase by increasing the number of bulb? Adakah bila kita tambah bilangan bulb itu maka dia akan menjadi lebih cerah? No, Chan, tidak. No, dia kata the brightness of the bulb in a series circle will decrease if the number of the bulb increase. Jadi kalau kamu tambah dia mentol tu, dia akan berkurang kecerahan dia. Tapi ingat dia ada highlight dekat sini which is the series circuit. Kalau misalnya parallel circuit, dia akan jadi sama saja. Okay, so kalau parallel circuit, dia tak ada kesan ini. Okay, so eksperimen, try lagi. Kalau misalnya number of dry cell dalam parallel circuit pula, mesti sama. So kalau kamu tambah lagi battery dekat sini atau dry cell, dia akan bertambah lagi. The increase in the number of dry cell will provide more electrical energy to the circuit. Jadi, then it will make the bulb to light up brighter. Lit up ke panggil? Light up ke lit up? Entahlah. So the increased amount of electrical energy is bright considered by case as the number of the dry cell increase, the brightness of the bulb in parallel circuit also increase. Ini sama seperti tadilah. Tengok ni, pakai 1, pakai 2, pakai 3. Terang perbezaan dia. Dia pun dah tunjukkan gambar dengan warna yang jelas. Dim, bright, brightest. Ataupun bright, brighter, brightest pun boleh juga. So A, B, C ni kita boleh buat nanti. Kita buat secara comparison. Apa jadi kalau di dalam parallel circuit kita ubah dia punya bilangan bulb tu. Okay, in your opinion, does the brightness of the bulb in parallel circuit decrease if the number of bulb increase? I don't think so, Ravi. Dia kata a parallel circuit actually has more than one path for the electric current to flow. Therefore, the amount of electricity that flows in each path is the same. Jadi dia kata, I agree with you, Anna. Where the number of bulb increases, the brightness of the bulb in a parallel circuit does not change. Jadi kamu tambahlah berapa bilangan mentol, dia masih kekal sama kecerahan dia. A, ada satu saja bulb which is one branch only, 2 bulbs, jadi ada dua branches, 3 bulbs, 3 branches, but their brightness are all the same. Itu beza dia dengan series circuit itu. So the bulb in all the pre-circuit have the same brightness. This proves that when the number of bulb increase, the brightness of the bulb in a parallel circuit does not change. Tak apalah, itu sama saja. So dia ada susah sikit nak tambah-tambah jenis-jenis tu, tak apa, kita akan buat latihan insya-Allah. So dia pun kepada kita which is
Tadi apa yang cikgu sebutkan tadi dalam bahasa sains, iaitu kalau misalnya switch dibuka maksudnya elektrik tidak mengalir. Kalau switch ditutup elektrik mengalir. Ini senang. So what is the condition of the bulb if I open the A? Okay, kalau kamu switch X tutup, switch Y buka dan sebagainya, macam mana? Tidak menyala dua-dua. Kenapa tidak boleh menyala? Sebab di dalam series circuit only one path of current flow. Why do both when either switch and open or both do not light up? Okay, this is because the circuit has become incomplete. Ni jawapan dia. Electric cannot flow. Okay, now go down. Okay, di dalam litar yang seterusnya pula, yang macam ini, oleh sebab dia ada branch ataupun path yang berbeza. So kalau kamu tutup satu, yang kedua tu masih menyala. Kalau kamu tutup yang pertama, yang kedua ni tidak menyala. Jadi tutup buka ni ada perbezaan dia. Okay, so dia menunjukkan satu saja yang complete, satu lagi tidak. Satu lagi incomplete. Kita baca inilah incomplete, satu lagi incomplete. Okay, tak apa. So kita nak pergi turun yang bahagian lain. Okay, yang ini kita akan buat ujian ini. Factors affecting the usage of electrical energy. Kita nak bercerita tentang menjimatkan tenaga elektrik. So electrical energy makes the our life easier dan sebagainya. Jadi kita macam mana? Bila kita memakai kita paksa membayar kos tu. Jadi semakin banyak kita pakai, semakin tinggi ataupun jumlah bayaran kita. Okay, so using electrical energy actually boleh dibuat dengan bijak dan ia akan membantu kita untuk menjimatkanlah pakai dengan bijak ni. So macam mana? So dekat sini contohnya dia tunjukkan using fan instead of air conditioner, ataupun kalau sudah switch on the air conditioner, you switch off the fan. Itu pilihan yang bagus. Jadi pakai salah satu saja. Yang kedua, bila kamu tidur, switch off the lights when you are sleeping. This is also good for your health actually. Bukan saja bagus untuk penjimatan tenaga, tetapi bagus juga untuk kamu punya kesihatan. Okay, switch off the electrical appliance when not in use. Dia tak nak tengok TV, tutuplah. Ni tengok biar TV terbuka. Lampu pun biar juga terbuka. Music panggil sound system macam tu kan. Saya tak ingat istilah dia. Okay. Lepas tu yang kedua ni, avoid leaving the refrigerator door open for a long time. Cepat-cepat buka, cepat-cepat tutup. Buat pilihan dulu. Kalau kamu pergi ke kedai-kedai dia kata seperti 7-Eleven ke kedai runcit ke, dia ada tulis kat situ. Kalau kamu perasan dia kata sebelum kamu pilih air tu, kamu pilih dulu baru buka peti sejuk dia tu. Kalau kamu perasan. Sebab apa? Nak suruh kamu jimatkan tenaga. Janganlah buka lepas tu fikir 5 minit air ni best lah, air ni Pepsi tak sedap, air ni banyak gula, lepas tu tak membazir masa. Pilih dulu, dia kan transparent, kita boleh tengok dia apa yang ada dalam peti sejuk tu. Okay, kemudian what are the factors affecting the reduce usage of water heater when showering. So sebenarnya water heater ni kita pakai bila waktu sejuk. Kalau waktu sudah siang macam biasa, kalau nak mandi, you have natural temperature je, dah tak payahlah. Okay, so hari 3 juga kita ada jumpa tentang LED lamp berbanding dengan filament lamp. Kenapa dia jimat tenaga? Kerana dia menggunakan lesser amount of energy. LED lamp is better than the filament lamp. So dekat sini sekarang ada compact fluorescent lamp ni. Ni adalah yang terbaru lah. So ini adalah contoh-contoh dia sahaja. Kamu tengok ni di rumah kita sendiri, kita boleh beritahu apa yang bagus, apa yang tidak bagus. Dan ini aktiviti yang sangat menarik, cikgu rasa. Cuba kamu tanya dengan bapa-bapa kamu.
nak buat aktiviti ni, cikgu akan bagilah nanti, iaitu kamu kumpulkan bil elektrik rumah kamu dan nanti kita tengok bulan mana yang kita paling banyak menggunakan elektrik energy. Especially cikgu rasalah hari raya. Hari raya ataupun bulan-bulan perayaan. Sekarang ni lah bulan 5 ni. Nanti nak gawai jadi banyak lagi electric energy yang dipakai. Okay, now mishandling the electrical appliances, apa yang akan berlaku, dia boleh menjadi electrocution ataupun ni dekat sini yang pertama ni dah tunjuk dah fire, berlaku kebakaran. The fire happen as a result of a short circuit. Apa short circuit ni? Litar pintas. Jadi ini adalah keadaan yang sangat kita tak boleh jangka, tiba-tiba je berlaku. Electrocution, kejutan elektrik. Touching a switch with a wet hand or a damp hand akan menyebabkan elektrik mengalir ke dalam badan kita. And then dekat sini yang selalu dibuat, which is using the electrical conductor untuk cocok dia punya soket ni. This is going to harm you later. Okay, next, short circuit. Macam mana boleh berlaku litar pintas ni? Too many plugs in a socket. Is going to be short circuit. Kemudian satu lagi punca dia adalah apabila kamu pakai wire yang sudah rosak. Biasanya ini berlaku pada setrika, iron. Tengok ni. Mishandling electrical appliance. Dah gosok baju, lepas tu pergi bercakap-cakap main game. Sama ni, charging electrical appliance for too long. Tak bagus sebenarnya kalau kamu tinggalkan phone kamu pada waktu malam untuk charging. Kononnya kita tinggal waktu malam, nanti esok siang pagi nak pakai kan. Actually that is not good. Boleh charge lama sebenarnya sebab smartphone actually is good. Dia ada detector dia sekarang ni, tetapi not when you are sleeping. It is careless action actually. Okay, so ni dan sebagainya. Apa yang perlu kamu buat, dia sepatutnya kamu panggil certified personnel, iaitu electrician lah. Jangan buat sendiri. Cikgu pun macam tu juga. Cikgu tak berani nak baiki sendiri. Bagi tahu dengan orang-orang dekat pejabat, tolong baiki. Ya, ni jangan kamu sentuh switch ni dengan tangan yang basah. Must be dry. Lepas tu yang seterusnya lagi, muka surat berapa sudah? 138 dia kata one plug to one socket only. Kalau extension diperlukan, jangan juga terlalu banyak. Elakkan. Yang seterusnya, before you remove the plug, tutup dulu. Barulah kamu tarik dia. Tengok ni, tarik tu, di switch masih terbuka. Tengok lagi, replace a damaged wire with a new one. Jangan sedap-sedap kamu je balut macam ini. Bila kita balut dia, boleh jadi dia menyebabkan haba terkumpul. Okay, so ini kita akan buat lain kali. Okay, ini ada satu aktiviti yang sangat susah kalau nak suruh buat projek ini. Tapi kalau dah berjaya, memang menarik. Circuit board quiz ni, sambung nyala. Cocok je nyala pun boleh juga. Tak apalah, nanti kita ceritakan tentang itu. Okay, so ada tak buku aktiviti dengan kamu? Cikgu nak sambung jawab. Kalau tak silap cikgu, muka surat 50 ke? Dah ke 50? Padam? Okay, dah ke muka surat 50? Buku aktiviti. Ada dia 2 kali pula. Okay, kita sambung ke surat 50. Kalau dah, tolong beritahu cikgu. Okay, so 50 dah buat. Okay, so 51 lah. Okay, 51. Okay, 51. Come on, ada 2 muka surat je. Cikgu rasa sempat lah. Kita habiskan tajuk ini. Lepas tu nak masuk tajuk heat. Nak masuk tajuk banyak lagi. Tahun 5 actually, kalau bagi cikgu lah, tahun 5 sebenarnya dia tough lah. Okay. Dah bersedia?
Okay, so kita nak jawab ini. Cikgu, Ya, 51 dan 52 dah buat lah. 51, 52 dah buat? Dah, minggu lepas. Buat masa tutorial buat masa kelas offline Tak, Google Meet minggu lepas. 51 ni dah buat? Dah. Oh, ya ke? Dah habis dah lah buku aktiviti dah habis lah ni. Hmm. 51 dah buat, 52 dah buat. Dah. Okey. Oh, iyalah ada soalan tu ha. Lampu LED lebih baik. Okey, so muka surat berapa yang dah siap? Yang belum? Semualah dah kan? Okay, kalau dah siap semua, alhamdulillah. Kalau macam tu, okeylah. Apa kata kita cerita tentang yang ni? 140 ni. Boleh tak kamu buat 2 minggu cuti minggu depan? Okay, so besok apa aktiviti amali dia? So, silap. Okay. Yang cikgu dah bagi amali untuk besok. Ialah ini. Ini senang je. Kamu download gambar ni. Lepas tu buat 3 map. Ada 4. Wind, water, animal and human. Lepas tu explosive mechanism. 4. Jadi masukkan ke dalam 3 map. Ini esok punya kerja senang jadi. Janganlah tak buat, senang sangat-sangat ni. Jadi cikgu nak cikgu cabar ni yang ada 3 orang ni ke. Dan yang lain yang akan menonton tu tak tahulah. Buat ini which is the circuit board quiz ni. Okay, cuba kita besarkan dia. Ini yang buku teks ni. Tak tunjuk contoh dengan jelas. Sorry. Pergi kat tepi. Tu. Boleh nampak tak lah. Besar sikit lagi. Okay. Question, answer. Okay, so dia suruh buat macam ni kan. The main source of energy in the ecosystem is the sun. Jadi bila kamu sambungkan ni dengan ini, dia menyala dekat atas ni. Gambar dia tak clear ke? Boleh ke kamu buat ni? Tapi masalahnya dia punya tulisan ni kecil sangat. Dekat belakang tu sambung wire dia. Okay, so kalau ada yang berjaya buat dua cuti ni selama 2 minggu, mana tahu, so boleh hantar. Dan tak tahulah sama ada selepas cuti kita akan bersekolah ataupun tidak kan, ataupun masih PDPR. Jadi kamu bersedia sahaja. Kalau misalnya masih lagi PDPR, maka aktiviti-aktiviti hanya dibuat di rumah sahaja. So ini bukanlah keadaan yang pelik pun sebenarnya. Memang selama ni pun ada banyak aktiviti kita suruh buat di rumah bawa ke sekolah. Cuma bezanya ialah PDPR ni ialah kamu hantar dia melalui online. Menunjukkan kamu dah buat di rumah. Nanti kalau misalnya sekolah sudah selamat, kamu pun bawa ekstra lah. Ekstra kerja ni kepada kamu dan ekstra juga kepada kami guru-guru actually. Tapi yang penting kita ada buat aktiviti amali tu. Itu penting. Okay, kamu pergi muka surat 100 berapa ni?
134, 134. Okay, jom kita tengok ni. Tapi mungkin ada yang tak ada bil. Jadi mungkin dia tak ada bil, dia ada online bil. Sebab saya tahu sekarang ni lagi senang bayar online. Cikgu pun bayar online je senang. So kalau tak ada macam ini. Tapi biasanya postman dihantar, bukan postman. Pekerja syarikat laku ke syarikat satu lagi apa? Syarikat Sesko, syarikat Sesko dia akan hantar masuk dalam kita box tu, sampul surat tu, bukan sampul surat, kotak surat tu. So cuba kamu simpan dia, lepas tu kamu tengok berapa jumlah tu. Nanti kita akan buatlah, nanti cikgu nak tengok apa yang jadi. Dekat rumah saya ada bil. Ada kan? Ada. Saya rasa kamu pun biasa jumpa benda ni dia bukannya benda yang baru pun. Kita tengok. Lepas tu dia ada buat jadi graf ni kan. Nanti itu lain kali lah. Kita cuma nak kamu kena pasti dekat rumah kamu apa yang bulan mana yang banyak menggunakan elektrik. Dia sebenarnya kalau kamu tengok bil elektrik ni, dia sebenarnya kamu tengok yang bawah tu je cukup. Tapi kalau kamu nak tengok kenapa, apa perbezaan dan sebagainya, kamu akan tengoklah previous month, lepas tu ada tak charge yang dan sebagainya. Jadi kalau kamu tengok dekat bawah tu, kamu dah tahu dah sebenarnya bulan ni berapa ringgit. Jadi itu menandakan kamu punya penggunaan elektrik. Kamu buat ni siapa yang ada ni, bukanlah nak kata wajib ke tidak, tapi sebagai aktiviti orang kata kesedaran kita. Cubalah kamu tengok dia. Kalau kamu nak share dengan cikgu, kamu just share dekat Google Classroom tu. I will take a note on that. Nanti kalau misalnya ada apa-apa rujukan, kita boleh gunakan apa yang kamu dah buat tu. Nampak macam simple je. Alah, tengok bil elektrik. Lepas tu tengok bulan berapa tinggi, bulan berapa yang rendah. Kenapa bulan tu rendah? Mungkin sebab semua orang pergi sekolah, semua orang pergi kerja, jadi tak ada orang dekat rumah, kan? Jadi bila tak ada orang dekat rumah, semua elektrik dah semua alatan ditutup, jadi jimat tenaga. Tapi bila semua stay at home musim PDPR ni, dah lah PDPR, lepas tu semua orang nak selesa. Lepas tu bertambah lagi, mula-mula dulu cuma ada laptop satu je. Lepas tu takkan adik nak berebut dengan abang. Lepas tu abang pun nak pakai earphone, nak pakai headphone, lepas tu nak pakai macam-macam, bertambah-tambah elektrik kita. So actually ini adalah cabaran kehidupan kita sekarang musim ini. Bukan sahaja cabaran untuk kita menjaga kesihatan, tetapi cabaran untuk kita juga berjimat cermat dan menjalani kehidupan dengan bersederhana saja. Janganlah nak makan mewah-mewah saja. Kita try jimatkan buang kita semampu yang boleh. We never know what future holds. Okay. Jadi kalau dah habis buku aktiviti, cikgu punya plan tu dah habis jugalah. Jadi cikgu pun tersilap. Cikgu tak ingat muka surat berapa sebenarnya. Okay, so it's okay. Later, kalau cikgu rasa ada keperluan untuk kita buat latihan untuk melakar litar elektrik tu, I will announce in the Google Classroom tu. Tetapi esok kamu siapkan yang muka surat, yang cikgu dah post di dalam itu. Itu dikira sebagai amali untuk tajuk plan hari tu. So amali penting . Okay, so ada apa-apa nak beritahu cikgu tak? Anything? Aktiviti 140, mana satu? Itu cabaran untuk kamu. Yang buat bot tu kan? 140 tu yang ni itu cabaran untuk kamu buat selama 2 minggu tu. 2 minggu. Kalau kamu dah berjaya buat, kamu hantar gambar dengan cikgu ataupun nak WhatsApp susah. Hantar gambar dengan Google Classroom tu. So I will take note lah kalau kamu nak buat. Sebab dia melibatkan banyak bahan juga ni. Tapi kalau 2 minggu tu sebenarnya sangat cukup untuk buat. Sebab dia tak payah pakai crocodile clips pun tak apa sebenarnya. Tak payah pakai crocodile clips ni. Dia kata pakai crocodile clips. Tak payah. Wire tu kamu
sambungkan saja macam biasa pada paperclip. Ni paperclip. Jadi bila kamu ubah dia, sambung. Tak payah pakai crocodile clip pun. Ini hole puncher. Ini adalah challenge sahaja. Siapa nak buat, kamu buatlah. Nanti kalau dah buka sekolah, mungkin cikgu akan consider balik lah untuk suruh buat dan sebagainya. Tapi kalau kamu dah buat waktu cuti ni, senang. Cikgu tengok yang masuk ni, 3 orang ni kan. Siapa tu? Balkis kan? Biasanya Abang Adwa dengan Amira, lepas tu and of course ada Razik. Memang yang selalu buat aktiviti cikgu. Ni yang model haiwan pun cikgu tengok tak ada orang lain dah. Memang dia 2 orang ni dengan Amira seorang lagi. I would like to congratulate you. Cikgu tak ingat nak ucapkan terima kasih dan ucapkan tahniah juga. So cikgu nampak Najah pun baru cikgu tengok semalam. Cikgu tengok lambat cikgu tengok. Sebab apa cikgu ingat kan tak ada orang dah hantar dah. That seems interesting juga ni. Menarik ni. Apa nama dia ni Najah? Buaya ada kipas ni. Amira pun not bad. Abang Adwa dengan Razik. 4 orang yang hantar. So, tengok. Cikgu belum due date rasanya ni kan? Dah due date. Okay, apa kata cikgu edit dia? Mana nak edit dia punya? Cikgu edit dia punya ni supaya dia tak ada due date. Okay. Mana tahu tiba-tiba cuti ni ada orang nak hantar pula. So there's no due date for this amali ni. Siapa nak hantar lagi? Balkis kalau nak buat masa cuti ni masih boleh so ni tengok ni. Janganlah kamu malu nak ambil gambar. Ambil je gambar kamu, nak separuh muka pun boleh, cikgu tak kisah. Sebab apa cikgu buat macam tu? Sebab nanti bila kamu hantar dia gambar benda yang kamu, contohnya macam ni, siapa yang buat ni? Cikgu tak tahu. Tapi bila dia dah ada video ni, cikgu tahu ni sebenarnya Amira punya. Macam ni Adwa punya. Macam ni dia mana? Macam ni Razik punya. So cikgu tahu ni gambar si ada label-label lagi. Very creative. Sebenarnya tahun 5 ni kreatif je. Tapi tak tahulah mana pergi orang ni. Ramai yang tak muncul-muncul ni. Okay, tengok ni guna daun. Ni pun guna kipas. Okay. So thank you the 4 of you. Cikgu akan upload hasil recording di ya welcome. Okay, cikgu akan upload di YouTube. Harap-harapnya yang lain tu akan tengok lah. So kalau yang lain tu tak tahu lah nak cakap macam mana. Kalau tak buat, tak ikut kelas, berapa tajuk sudah mereka terlepas. Cikgu harap mereka ada usaha untuk ikut kelas lah. Okay. So itu saja, dah 7:59. Thank you. Kelas apa lepas ni? Subjek apa lepas ni? 5 lah, 5 orang. 1, 2, 3, 4 orang. Tapi bukan sini. Matematik kan? Tapi offline. Ya. Okay, so esok untuk minggu ni cikgu ubah dia. Minggu yang selepas cuti nanti, I will later announce in Google Classroom either Monday akan jadi online ataupun offline. Cikgu harap kamu alert lah. Cikgu juga dah minta teacher Aileen forward dekat group WhatsApp kamu. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hello korang. Boleh. Bye. Bye. Selamat bercuti. Selamat bercuti juga cikgu. Bye. Bye.